Okay, kita cuba sekali lagi untuk share. Okey, clear ke masih sama? Ada ke atas ada klik-klik lagi. Oh, sama. Kalau macam tu kena admin lah share. Saya ni je. Boleh, Okey. boleh. Share Okey, slide. stop Stop share. Okay, semua boleh nampak skrin. Okey, jelas. Okey, yang lain nampak tak skrin? Jelas tak? So far okay. Okay, Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Okey, so rasanya dah dalam 10 minit dah. Kita tunggu. Okey, kita mula. Okey, untuk malam ni free sharing oleh tim Easy Trade. Okey, sebelum tu terima kasih kepada semua yang menderma lah untuk projek van jenazah kita, dan semua derma tu kita akan pergi ke projek van jenazah tu lah. Kita untuk malam ni kita betul-betul buat free sharing lah. Saya pun tak ambil apa-apa, kita punya team pun tak ambil. Betul-betul untuk kita buat sharing, free sharing. Okay, okay, next slide. Okay, untuk kelas malam ni, kelas 011, pengenalan asas cat. Boleh dikatakan kelas asas yang kedua kita lah, siri kedua, pengenalan asas cat. Okay, next slide. Okay, sebelum tu kita mula dengan doa dulu. Okay, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Next slide. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, permudahkanlah bagiku urusanku, dan lancarkanlah lidahku agar mereka faham perbicaraanku. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, pergi ke next. Okey, candlestick. Okey, untuk malam ni kita buat dua sesi, dua sharing daripada dua orang lah. Saya untuk sesi pertama. Lepas tu sahabat saya untuk sesi yang kedua. Okey, sebelum tu pergi kepada
okey, antara malam ni yang kita nak cerita adalah betul-betul adalah asas lah mengenai candlestick. Lepas tu apa mungkin kalau yang baru menceburkan diri dalam sebagai trader, sebagai baru-baru main saham, tak dengar suara? Okey, ada yang tak dengar tu. Kena yang lain dengar kan? Okey. Okey, nak kena okey, tak apa, nanti admin akan tolong untuk itu. Okey, yang lain jelas. Mami carry. Set the Kita room. Go. minta mute yang baru masuk. Bila mute kena tekan mute. Okey, alright. Okey, untuk malam ni kita banyak untuk part saya kita banyak bercerita tentang candlestick lah. Dia punya sejarah candlestick lebih kurang, lepas tu pengenalan, lepas tu macam mana pembentukan candle. Okey, gambar tu boleh tengok, tapi okey kita merujuk kepada kalau permulaan dia candlestick ni antara mungkin kalau bagi yang baru dia akan tertanya juga apa itu candlestick, macam mana sejarah dia. Okey, saya cerita sepintas lalulah. Sejarah candlestick ni, carta candlestick telah muncul seawal abad ke-18 lah di Jepun, dan dikatakan bahawa Munehisa Homma antara orang pertama lah yang menggunakan carta candlestick ni di Jepun, dan pada abad ke-18 lagi digunakan. Okey, dan kita akan banyaklah kita akan banyak berjumpa lah dan kita pun banyak guna candlestick ni untuk kita membuat pembacaan. Okey, macam tu. Okey, apa itu kalau yang kita lihat sekarang gambar ni candlestick, macam mana benda ni terbentuk? Okey, secara ringkas dia candlestick ni dia terbentuk hasil daripada 4 jenis harga lah bagi tempoh masa tertentu, iaitu harga buka, dia ada opening price, dia ada closing price, dia ada harga tertinggi dan harga terendah. Okey, kita pergi kepada gambar. Okey, kalau di gambar tu yang hijau tu adalah bullish. Kalau siapa yang dah ikut kelas yang pertama, kita dah cerita bullish ni dia harga yang menaik lah. Yang kalau hijau, bearish tu dia harga yang menurun. Okey, yang warna hijau tu, candlestick yang warna hijau. Okey, kalau perasan di candlestick tu dia ada open, dekat bawah dia open. Okey, kita tengok yang warna hijau dulu. Yang bawah dia open, yang atas dia close. Okey, open tu adalah harga open dia, harga buka dia pada hari tu lah. Kalau contoh candle ni candle untuk daily, open tu adalah harga buka dia, close tu adalah harga tutup dia, harga tutup. Dan bawah dia ada dia panggil lower shadow, ada orang panggil tail ataupun echo. Atas tu dia ada upper shadow ataupun ada orang panggil echo lah, belah atas lah. Okey. Kalau low tu adalah harga paling rendah pada hari itulah. Dan kalau high tu adalah harga paling tinggi yang atas tu. Okey, itu adalah dari sudut pembentukan satu-satu candle. Ni untuk candle bullish candle. Okey, kalau bearish punya candle, okey, kita lihat dia akan terbalik sikit. Okey, dia akan open, harga di atas, yang belah atas adalah open. Kemudian belah bawah ni adalah close. Okey. Kalau dia open harga lebih tinggi, dia close harga lebih rendah lah. Dan sama juga dia ada tail juga, dia ada lower shadow, dia ada upper shadow ataupun tail yang belah bawah dengan yang belah atas. Dan low tu adalah harga paling rendah pada hari itulah. Kalau daily punya chart,
Okay, high itu adalah harga paling tinggi lah pada hari itu. Okay. Dan yang petak yang hijau ataupun merah tu dia panggil body dia. Body candle tu. Body dia dan dia ada echo atas ataupun bawah. Okey, ini adalah asas untuk candlestick punya pembentukan dia. Macam mana dia terbentuk, macam mana dia terhasil. Jadi nak kena faham betul-betulnya adalah yang kita kena aimnya adalah harga open, harga close, lepas tu harga yang paling rendah hari itu dan juga harga yang paling tinggi hari itu. 4 benda ni akan membentuk macam mana bentuk candle candle tu akan membentuk dia. Okey. Ni terus ke next slide. Okey, ni adalah sebab candle ni dia terbentuk dia bergantung kepada supply and demand lah. Berapa ramai nak membeli satu-satu kaunter ataupun berapa ramai yang hendak menjual sesuatu kaunter. Benda ni akan supply and demand ni dia akan mempengaruhi macam mana bentuk candle tu. Okay, sama juga dia, konsep dia sama juga dengan kalau ada yang biasa dengan dunia perniagaan, dia akan sesuatu harga, dia akan sesuatu barang harga tu akan naik bila ramai nak mendapatkan benda tu. Dan supply pun contoh tak banyak. Dan sesuatu barang dia akan jadi rendah bila supply banyak tapi orang yang nak membelinya tak ramai. Dia akan jadi rendah. Okey. Dalam saham pun sama. Jika ramai yang nak satu-satu kaunter, ramai yang hendak membeli satu-satu kaunter, akan menjadikan kaunter tu harga dia makin naik lah. Ramai membeli. Dan kalau ramai yang akan hendak menjual share dia di kaunter tu, harga dia akan turun. Okey, dan benda ni akan nampak dulu dekat candle dia. Okey, contoh ni saya tunjuk buyer versus seller. Okey, kita nak tengok who is winning. Tengok kalau candle yang betul-betul solid, kalau perasan yang ni dia tak ada echo. Okey, dia solid, dia ada body saja. Dan dia warna hijau. Okey, kalau macam ni menunjukkan, tengok yang belah atas warna hijau dan belah kiri yang ada lembu tu, bullish punya, yang bullish, yang hijau. Kalau hijau dia buyer in total control lah. Maksud dia harga buka dia open dekat bawah dan close dia dekat atas. Jadi dia color hijau, dia bullish. Dan kalau candle macam ni memang cantik lah, dia buyer in total control. Kalau yang kedua, candle yang kedua, dia ada body dan dia ada echo macam tadi. Dan dia bullish juga. Ni sama juga, bias in control. Bias in control. Kemudian dia ada ketiga. Yang ketiga tu, kalau hijau juga, echo dia dekat bawah sahaja. Ini sellers are active but buyers are stronger. Seller tu ada nak menjual juga tapi buyer lagi kuat untuk menunjukkan dia. Kalau yang keempat, body dia dekat bawah, echo dia belah atas. Ini menunjukkan buyers want but showed weakness. Buyer want but showed weakness. Dan kalau kita tengok yang bearish, yang belah bawah, kalau dia body sahaja macam ni, kalau merah menunjukkan sellers in total control lah. Macam ni. Dia akan total, dia tak ada echo. Kalau yang kedua, sellers in control. Dia terbalik dengan yang atas tadi, yang bullish. Kalau yang ketiga, buyers are active but sellers are stronger. Kalau yang keempat, sellers want but show weakness. Sama, dia terbalik daripada yang color hijau tu. Okey, kita pergi ke next.
Okey, antara bila bercakap tentang candlestick ni, antara benda-benda yang cara kita nak membuat pembacaan adalah kita kena tengok dia punya pattern dia. Dia punya dia panggil reversal candle dia. Candle jenis mana yang ada sebelum dia, candle apa, selepas dia candle apa. Okey, contoh dan setiap pattern tu dia ada nama dia. Dan ni adalah yang biasa kita akan jumpa lah. Kalau kita biasa lepas ni tengok chart, kita akan jumpa jenis-jenis pattern macam ni, jenis-jenis candle macam ni, susunan dia. Okey. Yang pertama, yang belah atas, belah kiri, dia panggil bullish engulfing. Dia ada satu candle merah, bearish. Lepas tu dia ada satu candle hijau belah kanan dia. Ni dia panggil bullish engulfing. Bullish pattern where there is a lot of momentum in favor of price rising. Okay, itu dia panggil bullish engulfing lah. Kalau ni. Nanti dah mula-mula ni mungkin kita nak kena hafal sikit. Lama-lama bila dah selalu jumpa, kita akan faham lah macam mana. Lepas pada pattern jenis ni, okay, harga tu dia akan naik ke akan turun. Macam tu. Okey, tu yang pattern yang pertama. Kalau pergi yang kedua, okey, yang ni dia bearish engulfing. Okey, kalau lihat dia mula-mula dia ada candle bullish, lepas tu dia ada yang panjang adalah candle bearish. Dan dia menunjukkan bearish pattern where there is a lot of momentum in favor of price falling. Dia macam harga nak jatuh, macam tu. Okey, tu nama dia lah. Ni antara nama-nama yang bila jumpa pattern macam ni, okey, ni nama dia. Okey, kemudian yang ketiga, nama dia adalah bila ada satu candle hijau yang tinggi, selepas dia candle merah, candle bearish yang kecil sikit, dia panggil harami. Yang ni neutral pattern where price is being pushed into a tighter range and will break out soon. Okey, ni antara ciri-ciri dia lah. Bila pattern macam ni, price tu dia will break out soon. Okey, ni nama dia harami. Yang keempat, dia ada satu candle yang bullish. Selepas dia adalah candle bearish. Okey, candle merah atas dia lebih tinggi. Okey, ini dipanggil dark cloud cover. Okey, nama dia. Tu penerangan dia lah bawah tu. Bearish pattern where price like it was continue upward but then reverse. Okey, lepas tu yang kita tengok yang kelima. Ni nama dia, kalau pattern macam ni nama dia rising sun. Yang first tu dia ada warna merah. Lepas tu yang kedua warna hijau dan lebih kurang yang pattern dia. Dia bawah sikit. Okay. Ni dipanggil bullish pattern. Where price look like it was going to continue down and then move up. Dia turun dulu, tu dia naik. Okay, kita tengok yang bawah pula. Okay, to lows, high close. Okay, to lows, high close ni pattern could be bullish or bearish depending on content. Okay, kalau macam ni, okay, dia pattern could be bullish or bearish depending on context. Okay, lepas tu yang kedua, okay, dia macam terbalik sikit. Dia ada hijau dulu, kemudian baru merah. Two highs, low close. Dipanggil okay, pattern could be bullish or bearish depending on context juga. Okay, lepas tu dia ada hammer open ni, dia ada macam tukul tu. Ada yang merah belah bawah, ataupun kalau yang belah atas tu dia hijau. Ini signals are reversal when the wick sticks out was past the surrounding prices. Price tried to go higher and was rejected. Okay, ni bentuk dia lah. Dia panggil hammer open. Okay, kalau macam yang terakhir ni, kita panggil doji. Doji ni dia akan menghasilkan pattern macam ni. Dia start dekat harga tu, dia adalah turun naik hari tu, dan dia akan habis pun harga tu juga. Close dia, open harga tu, close pun harga tu. Jadi dia a neutral pattern which could have different meanings based on context.
Okay, ini dipanggil doji lah. Doji. Harga tu close pun harga sama. Okay, ni dia ada 5. Bawah dia ada 4 ke 5 lagi lah. Ni adalah pattern-pattern yang biasa kalau tengok chart akan jumpa lah lepas ni. Dan pattern-pattern ni reverse candle ni dia menentukan chart tu dia nak naik ke ataupun dia nak turun untuk selepas tu. Okey, pergi ke next slide. Beberapa lah, saya tunjuk beberapa yang biasa kita akan jumpa. Ni pun okey, dia ada berulang juga. Ni pun dia ada berulang. Okey, ni bearish engulfing macam tadi. First, lepas tu ada bearish tweezer, uptrend, dia ada macam tukul tu kat bawah. Lepas tu yang ketiga dia ada bullish engulfing macam tadi ya, sama. Lepas tu dia ada bullish tweezer. Lepas tu dia ada dojis. Dojis macam tadi dia tunjuk satu jenis je. Yang ni pun dipanggil dojis. Ada yang atas, dia punya ada atas saja, dia straight tapi atas saja. Tick dia. Ada yang kat tengah yang tadi. Okey, ada yang kat bawah. Ada yang tak ada ekor pun. Dia straight macam tu je. Okey, macam harga tu tak bergerak lah yang tu. Okey, kita tengok yang ni 1 2 3 4 5. Yang keenam. Keenam tu dia panggil evening star. Evening star tu okey, pattern dia macam tu. After uptrend. Dia naik, lepas tu dia doji, dia turun. Tu dia panggil evening star. Lepas tu dia panggil hammer. Okey, hammer macam yang kita tengok yang tadi. Sama juga. Dia boleh jadi bullish ataupun bearish. Dia boleh jadi hammer tu yang color hijau, bullish ataupun color merah, bearish. Tepi dia ada inverted hammer. Hammer tu dia terbalik. Dia sama juga, dia ada yang bullish, dia ada yang bearish. Okey, lepas tu yang keempat morning star, menunjukkan downtrend tu. Dia bearish, lepas tu dia bullish. Yang hijau tu, hijau kecil sikit. Dan okey, yang seterusnya tepi dia yang kelima, yang ke-10 lah kalau dari atas. Kalau daripada yang barisan kedua ni, yang kelima kita ada shooting star. Dia macam tu bentuk dia. Bentuk yang dia ada sama juga, dia ada hijau, dia ada merah. Okey, kita pergi. Kalau bentuk dia dekat tengah macam ni, dia panggil spinning tops. Okey, ni nama dia lah, spinning tops. Sama juga, dia ada hijau, ada merah. Okey, yang seterusnya. Ikut balik sikit. Okey. Boleh lerut sambung. Okey, saya sambung. Okey, tadi dekat 3 black cross. Lepas tu yang ketiga kita ada 3 inside down. Dia ada hijau, lepas tu merah 2. Lepas pada bullish tu dia ada bearish 2 belah kanan dia. Selepas tu after uptrend dia turun 2 kali. Ni dipanggil 3 inside down. Lepas tu yang keempat 3 inside up. Okey, lepas merah dia ada hijau 2. Dia turun, lepas tu dia naik. 2 candle tu naik. Okey. Dan candle ni dia bergantung pada time frame lah. Kalau kita guna daily, okey, satu candle tu adalah sehari lah kan. Kalau kita guna yang 1 jam, okey, dia akan menunjukkan satu candle tu 1 jam punya pattern lah. Okey, dia bergantung. Okey, yang last kali untuk slide ni dia ada 3 white soldier. Ni lepas pada dia turun, dia ada naik 3 kali. Dia ada bullish 3 kali. 3 candle tu dia bullish. Okey. Okey, next slide. Okey, ni boleh dikatakan secara keseluruhan lah, dia ada juga yang sama macam tadi. Menunjukkan sama juga, menunjukkan candlestick pattern. Ni dia dah bagi dah. Slide ni dia dah bagi dah. Bullish candlestick pattern, dia ada neutral ataupun basic pattern. Lepas tu dia ada bearish candlestick patterns. Okey, dia ada 3 jenis. Ni pun ada yang sama juga yang dengan tadi, tapi ni dia buat dalam satu gambar rajah, dia tunjukkan untuk membezakan.
Okay, yang mana menunjukkan bullish candlestick pattern, yang mana menunjukkan neutral ataupun basic patterns, yang mana menunjukkan bearish candlestick pattern. Okay, kalau boleh saya go through sikit. Okay, kita tengok dulu yang bullish candlestick pattern. Okay, dia ada hammer. Kalau perasan hammer tu, lepas dia turun, candle tu okay, harga tu dia turun, dia ada hammer. Lepas hammer tu, harga dia tu dia akan naik. Hammer tu dia akan okay. Kalau selepas chart tu turun, jumpa hammer dia akan naik. Lepas tu dia panggil hammer. Dia kat tengah tu. Dia sama ada dekat atas ataupun dekat bawah. Okay, kalau dekat bawah ni dia akan dia macam reversal kat situ. Pada dia turun dia akan naik selepas hammer tu. Okay, kalau yang kedua dia panggil inverted hammer, sama juga. Okay, lepas dia turun, lepas jumpa hammer okay, dia naik. Okay, lepas tu dia ada dragonfly doji yang ni. Turun, lepas jumpa dragonfly doji tu dia naik. Okay, tu dia panggil dragonfly doji lah pattern tu. Lepas tu dia ada bullish spinning top. Okay, macam tu bullish spinning top dia. Dan okay, ni adalah single candle pattern. Okay, dia tunjuk dia dah asing dah. Untuk gambar rajah ni dia dah asing dah. Itu adalah single candle pattern. Kalau pergi yang kedua, two candle patterns untuk dekat bullish candlestick pattern ni, dia ada bentuk bullish kick, bullish kicker, dia ada bullish engulfing. Okay, dia ada bullish harami, dia ada piercing line, dia ada tweezer bottom. Itu adalah bentuk dia lah. Okay, ni adalah yang two candle pattern. Kalau kita pergi bawah lagi, dia ada three candle patterns. Dia ada morning star yang tadi juga. Bullish abandon baby, dia ada three white soldier, sama yang tadi, three line strike. Dia ada morning doji star, three outside up dengan three inside up. Okay, ni nanti boleh tengoklah dia punya bentuk-bentuk ni. Dan bila tengok chart tu, boleh tengok. Boleh tengok dan boleh classify. Okay, ni apa? Ni pattern apa ni? Okay. Yang lepas tu, okay, kalau kita pergi dekat neutral ataupun basic pattern tu, dia ada bentuk yang okay, doji. Lepas tu dia ada spinning top. Dan bentuk yang saya tunjuk yang first tu dia panggil Marubozu lah. Iaitu dia body saja, dia tak ada echo, dia tak ada tail ataupun shadow tu dia tak ada. Dia ada body sahaja. Dan yang tu bawah tu adalah dia star lah, nama dia. Okay, yang ni yang first kali saya tunjuk tadi, candlestick basic. Okay, dia ada daripada harga close, harga open, harga close. Kalau bearish dia close ke atas, dia open, okay, dia open dengan close lah. Okay, kalau bullish tu dia akan open di bawah, close ke atas. Kalau bearish tu dia akan close, dia akan open dekat atas, close kat bawah lah harga dia. Okay, ini sama je, sama dengan yang saya tunjuk yang first tadi. Okay, kita tengok yang seterusnya. Okay, dia banyak faktor juga menunjukkan kita untuk next, untuk mana kita nak try kat mana. Ni kita baru belajar pattern baru. Dia punya sama ada pattern tu adalah bullish candlestick pattern ataupun bearish candlestick pattern. Kita nak bagi faham dulu dia punya pattern. Sebab selain daripada candlestick ni, dia ada beberapa benda lain lah yang kita tengok. Tu untuk next class kita akan ceritalah detail macam mana untuk entry ataupun untuk kita exit lah, ikut cara easy trade punya cara. Benda ni kalau benda-benda basic ni boleh ingat dan boleh faham betul-betul, dia akan banyak membantu kita dalam membuat decision bila kita nak masuk dan bila kita nak keluar. Okay, macam tu. Okay, kita last sekali, kita tengok sekali dekat bearish candlestick pattern. Okay, ni hangman. Hangman ni dia kalau perasan dia terbalik. Kalau hammer tadi dia lepas pada dia turun, jumpa hammer dia akan naik. Kalau hangman ni dia dekat atas. Okay, lepas dia naik jumpa dengan bentuk sama, okay, dia turun lepas tu harga. Tu hangman, dia terbalik. Okay, lepas tu dia ada shooting star, gravestone doji, dia ada bearish spinning top. Okay, itu yang single candle patterns. Kemudian yang bawah tu dia ada two candle patterns. Sama juga dia ada bearish kicker
bearish engulfing, bearish harami, dark cloud cover dengan tweezer top, dan yang bawah tu 3 candle pattern. Bearish abundant baby, 3 cross, evening doji star dengan evening star. Okey. Ni secara banyaklah saya cuba kumpulkan hampir semua pattern-pattern yang biasa dijumpai lah dekat chart. Dan walaupun benda ni asas, diharapkan bila siapa yang dapat faham dan dapat kita dapat mahir tengok pattern, dia boleh tahu dah okey ni pattern apa, memang sangat membantu untuk dia untuk next lah. Okey, itu sahaja untuk part saya, lebih kepada pemahaman mengenai candlestick pattern dan macam mana candlestick ni. Okey, itu sahaja. Okey, saya serahkan pada partner saya untuk sesi kedua lah untuk malam ni. Okey, diharapnya dapat semua jelas lah. Kita apa, lepas ni kita akan ada Q&A session lah last sekali kalau sempat. Okey, sekejap ya. Kita tunggu seorang lagi admin untuk share dia punya slide. Okey, kita tunggu seorang lagi admin untuk share dia punya slide. Assalamualaikum, dengar suara tak? Dengar. Sekejap Nampak tak slide saya? Nampak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Terlebih dahulu, saya tenaga pengajar yang kedua pada malam ni dan saya bukannya expert pun dalam bidang ni. Cumanya ada sedikit ilmu pengetahuan untuk kita kongsikan sama-sama lah. Okey, sebelum kita masuk ke topik yang seterusnya, ada 3 subtopik yang insyaAllah yang saya cuba cover. Saya nak share sedikit satu Sayyidul Istighfar. Mungkin ramai yang dah tahu kot Sayyidul Istighfar ni apa. Cuma saya cuba nak ingatkan diri saya sendiri dan kita semua lah. Okey, Sayyidul Istighfar ni apa kelebihan dia? Kelebihan dia kalau kita tengok ke atas ni, barang siapa yang mengucapkannya dalam keadaan yakin ketika petang hari lalu dia meninggal pada malam harinya, percaya dia akan masuk syurga, dan demikian juga apabila di pagi hari. Maksudnya kalau kita baca Sayyidul Istighfar ni pagi dan lewat petang, contohnya subuh dan maghrib kan. Contohnya kita baca subuh dan kita meninggal siang hari tu, Zuhur tu ke, Asar tu ke, insyaAllah lah kita semua jadi penghuni syurga. Dan kalau kita baca selepas baca pada waktu maghrib dan tengah malam tu kita meninggal, sama. Okey, jom kita baca dulu sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu.
أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فاغفر لي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu. Dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Alhamdulillah. Okey, subtopik yang pertama yang saya cuba cover pada malam ni adalah mengenai jenis-jenis time frame. Saya cuba letak jenis-jenis time frame tu adalah topik yang last. Okey, saya cuba bawa kepada pengenalan kepada bearish dan bullish dulu. Okey. Sebenarnya bullish dan bearish ni adalah satu akronim lah, kata akronim. Okey, bullish ni dia refer kepada bull. Lembu. Lembu ni dia, lembu kan ada tanduk kan. Jadi dia menanduk tu daripada bawah ke atas. So tindakan menanduk daripada bawah ke atas tu menunjukkan sentimen menaik. Jadi bila orang sebut bullish, market tengah bullish, market tengah buran, market tengah bull, itu menandakan market tengah menaik. Manakala bearish pula dia refer kepada bear, beruang. Beruang ni dia ada kuku, dia cakar dia daripada atas ke bawah kan. Cakaran dia tu. So tindakan dia tu merujuk kepada downtrend, menurun. Bila kalau orang cakap bearish sekarang ni kan, contoh dia sekarang ni property lah, property tengah disebabkan oleh lockdown, disebabkan oleh COVID apa semua ni. Okey, property tengah bearish market. Banyak property yang 2 tahun lepas yang mungkin harga 500,000, sekarang ni mungkin harga 4,000 je, menurun kan. Kadang kita dengar harga rumah ni, harga property ni makin menurun, tapi ia berlaku lah pada tahun lepas, pada tahun ni. So market property kat Malaysia dia tengah bearish. Saya rasa bukan kat Malaysia je lah, mungkin overseas sana pun market tengah bearish jugalah. So sama juga konsep tu dalam saham, dia bearish, dia bullish. So kita just tak ada benda yang agak penting pun untuk kita belajar macam mana nama bullish ni terhasil, macam mana nama bearish ni terhasil, tak perlu pun yang kita belajar. Cumanya kita perlu tahu bullish ni dia menunjukkan sentimen menaik, manakala bearish ni menunjukkan sentimen menurun. Okey, itu je. Dan ikat pattern. Tadi pengajar yang pertama tadi dia tunjukkan candle pattern. Betul tak? Dia ada doji, dia ada harami, dia ada three white soldier, apa semua kan. Semua tu apabila berlakunya candle terbentuknya candle yang macam tadi tu, contohnya bullish engulfing tu, dia menunjukkan sentimen tu dah nak berubah dah. Okay. Kalau bullish engulfing daripada downtrend, keluar je candle bullish engulfing tu, dia menunjukkan sentimen daripada downtrend nak berubah kepada uptrend. Tu menunjukkan dia. Selain daripada candle pattern, dia ada satu lagi istilah, dia dipanggil chart pattern. Kan? Okey, kalau perhatikan chart pattern ni, kalau yang pertama ni dipanggil apa? Dipanggil double top. Kenapa nama dia double top? Ada mesej ke?
kuat sikit, tak dengar sangat. Minum dah volume saya ni. Dengar ke? Jelas ke? Suara saya makin jelas ke makin tak dengar? Dengar jelas, alhamdulillah. Okey. Yang pertama ni kita tengok dia adalah double top. Double top ni kenapa dipanggil double top? Perasan tak? Kat atas dia ni ada satu, ada dua. Top dia tu ada dua. Dia double top. Okay. Manakala yang kedua ni dia adalah head and shoulders. Head and shoulders ni kepala dan bahu lah kan. Okey, yang kat tengah ni, kalau yang kat tengah ni adalah head dia, manakala yang tepi kiri dan tepi kanan ni dia adalah bahu dia, shoulders dia. So manakala yang kat bawah garisan merah ni dipanggil neckline. Okey. Dia neckline ni dia ke bawah. Ni bila kita tengok, bila kita kenal pattern chart, kita mudah predict untuk ke mana dia akan pergi. Kita nak buat target TP tu senang. InsyaAllah kita boleh nampak. Contoh nak tengok TF berapa. Nak tengok TF berapa ni semua TF boleh tengok. Semua time frame kita boleh tengok. Boleh tengok power. Yang pasal TF ni sekejap lagi saya cuba ceritakan dengan lebih detail. Okay, manakala yang ketiga ni dia rising wish. Rising wish kita boleh tengok dia macam kurang flat pun ada, lebih kurang dengan pennant pun ada ni. Rising wish ni. Kalau yang keempat dia double bottom. Macam tadi kita tengok yang first ni dia adalah double top. Manakala yang ni dia adalah bottom. Dia double bottom, dia double top. Mana head and shoulders, on and shoulder. Okay. Ni yang ketiga adalah falling wish. Falling wish. Falling wish. Tinggal dia buat satu garisan mengira target dia berapa. Nanti saya cuba kongsikan macam mana kita nak kira target. Okey. Ada banyak. Cuba tengok ni. Personally saya Okey, minta maaf admin ada masalah teknikal tu. Sekejap saya studio balik. dengan Halo, dengarkan suara saya? Okey, baru dengar. Baru dengar. Tadi Okey, putus kat jelas, mana? jelas. Tadi dekat dengan chart pattern tadi. Okey. Ni semua adalah chart pattern, tapi personally bagi saya Kena share screen balik. Share screen, share screen. Okey, dah nampak? Okey. Dia banyak chart pattern yang macam saya kongsikan ni, tetapi personally saya ni adalah personally dia bukannya kamu kena ikut saya tak, tapi personally saya cakap personally saya mata saya ni saya suka nampak yang bawah sekali ni, yang jenis bawah sekali ni.
ascending triangle, descending triangle, symmetrical triangle. Yang jenis-jenis triangle ni saya mudah sikit lah untuk saya tengok. Yang jenis-jenis lain ni saya sukar saya tengok. Kadang-kadang saya tengok sekejap pun, kadang-kadang saya tak perasan pun itu adalah head and shoulders kan. Sebab banyak sangat dia banyak lagi sebenarnya pattern yang selain saya kongsikan ni. Cuma ni saya pick beberapa jenis pattern saja. Pada pattern ni. Ni kalau kita tengok dia dalam bentuk chart, ada bentuk candle kan. Kalau kita tengok yang pertama, head and shoulders ni dalam bentuk candle. Ini adalah shoulders yang pertama. Ini adalah head dia. Kenapa ni adalah kepala? Sebab dia tinggi lah kan. Kepala ni tinggi pada bahu. Kalau yang kedua ni dia rendah daripada shoulder yang sebelah kanan ni, dia rendah daripada kepala, tetapi dia tak semestinya bahu dia ni sama tinggi kiri dan kanan ni. Dia tak semestinya macam tu. Dia tidaklah directly macam tu. Kadang-kadang ada bahu sebelah kanan tu lagi rendah daripada bahu sebelah kiri kan. Tetapi kalau kita tengok pattern macam ni, ni menunjukkan head and shoulders. Dan kalau kita boleh buat ada satu garisan yang kat bawah ni, 1 dan 2 candle ni dia dah membentuk satu support. Support ni kita panggil neckline. Neckline ni leher tengkuk lah. Bila dia pecah je neckline ni, kat sini kita boleh kan. So, sama juga macam ni, terbalik, dia pecah je neckline yang kat sini ni, garisan yang sini, dan dia insyaAllah menaiklah. Yang ketiga ni dia adalah double top. Double top yang pertama, top yang kedua. Sama juga macam bahu kiri, bahu kanan. Kadang-kadang dia tak sama. Ada yang sama, ada yang top sama pun ada. So tak directly dia akan follow samalah. So sama juga dengan triple top, triple bottom pun sama. Okey, yang falling wedge ni adalah falling wedge ni kan. Dia pecah je, nampak dia dah buat satu garisan kat sini. Ini dia dah naik. Diamond, broadening triangle. Tuan-tuan jangan confuse lah terhadap nama. Kita tak perlu hafal pun nama dia. Nama ni broadening triangle, symmetrical triangle. Kita tak perlu hafal pun nama. Tapi kita kena faham bagaimana kita nak lukis. Dia sebenarnya pattern ni, dia yang paling penting dia adalah bagaimana kita nak tarik dia kan. Okey, contoh yang saya ambil contoh yang broadening triangle ya. Macam mana garisan dia boleh lukis garisan yang atas dengan garisan yang bawah. Okey. Itu yang paling penting. Kalau kita tahu macam mana kita nak tarik dari garisan ni, garisan atas, garisan bawah ni, insya-Allah tak perlu hafal pun. Benda tu nama triangle ke, benda tu nama falling wedge ke, kita tak perlu hafal. Jadi kita boleh tarik je. Macam mana kita nak tarik? Dia adalah refer kepada support and resistance. Tetapi dia bukan jenis horizontal punya support and resistance lah. InsyaAllah saya cuba kejap lagi saya cuba share lah sikit macam mana kita nak lukis. Okey, kalau kita tengok, ni adalah consolidate. Dia tengah consolidate ni, dia tengah mengumpul kekuatan lah. Consolidate ni biasanya dia akan ambil masa yang agak lama lah. Kalau kita nak masuk awal consolidation punya proses, ambil masa sikit lah kan, untuk tunggu dia pecah. So tengoklah ke mana. Kalau dia pecah ke atas, kalau dia pecah ke bawah, insyaAllah dia lagi menurun. So kalau dia pecah ke bawah ni, kita boleh lah kan. Okay, ni flat, ni pennant. Flat dengan pennant ni lebih kurang je lah. Ascending triangle pun lebih kurang dengan flat.
Dia nampak. Ini handle, cup and handle, gelas gelas dan pemegang. Okey. Ini adalah contoh-contoh cat-cat pattern. Tengok dekat trading view. Mana yang saya faham consolidation phase je. Betul itu. Consolidation phase. Dia tengah fasa mengumpul. Fasa mengumpul ni biasanya masa yang lama sikit dah. Kan? Betul. Trend line solihan sedikit. Betul. Nak lukis adalah cara-cara nak lukis trend line. Okey. Sebenarnya trend line ni adalah salah satu dia jenis support and resistance lah trend line ni. So dalam kelas yang seterusnya, dalam topik yang support and resistance tu, insyaAllah kita cuba cover trend line. So yang kali ni saya cuma nak buat sepintas lalu. Okay. Tadi saya ada berhutang iaitu mengenai subtopik time frame. Okey. Kalau dekat trading view ni kita boleh tengok time frame. Ni sebelah atas ni. Nampak ke slide saya trading view saya ni? Okey, jelas. Okey. Sebelah atas ni dia ada tulis 5 minit, 15 minit, 1 jam, 4 jam, 1 day, 1 week, 1 month. Bagaimana kita nak tukar benda ni? Select je. Tanah sebelah ni kita boleh pilih kalau contoh nak 1 minit, klik je star ni, dia akan keluarlah 1 minit ni. Tak nak 1 minit, tak payah pilih lah. Okey, lagi dia banyak sangat time frame ni. Dia jadi last kali tak tahu. Kita jadi tak tahu macam mana apa time frame yang kita nak rujuk. Betul tak? Itu adalah masalah saya. Saya tak tahulah kalau tuan-tuan dan puan-puan yang lain mengalami masalah sama macam saya. Kan? Tapi kalau masalah saya sendiri pun saya tak tahu macam mana saya nak rujuk kepada time frame. Kita tengok kadang-kadang time frame 4 jam tu dah ada signal, tetapi time frame daily belum ada signal lagi. Okey. First kali dulu kita kena tahu apa itu time frame. Macam mana time frame tu terhasil. Confuse 15 minit ke 1 jam ke daily ke. Okey. Wah, kongsikan lah. Okey. First kali cuba kita tengok kita tengok dekat 4 jam. Kita tengok 1 jam lah dulu. Okay, kita tengok 1 jam. Okey. Terus kita tengok 1 jam Kalau tuan-tuan perhatikan yang candle yang last ni, dia adalah pukul 4.30. Candle yang kedua last adalah 3.30. Yang ketiga last adalah 2.30. Dia bermaksud satu candle pada time frame 1 jam dia mewakili 1 jam. Satu candle ni mewakili 1 jam. Bila kita pergi ke 4 jam, kita tengok candle yang last. Dia dia tunjuk sini pukul 4.30. Kita tengok yang sebelum, dia 12.30. Maksud, bila kita trade kat bursa ni, dia 2 sesi je. Sesi pagi, sesi petang kan. Okay. Dia 2 sesi ni, bila kita tengok time frame 4 jam, candle yang pertama adalah sesi pagi, manakala candle yang kedua adalah sesi petang. Apa yang berlaku dekat time frame 1 jam, 4 candle. 1, 2, 3, 4. Okey, candle ni dia buka
candle yang last ni dia akan digabungkan menjadi satu candle pada 4 jam. Time frame 4 jam. Faham manakala dekat satu hari pula ini adalah candle yang hari ni. Contoh counter ni saya ambil counter hiap. Saya main tekan je counter apa pun kan, just untuk proses je kan. Okey, candle yang terakhir ni menunjukkan candle yang hari ni, terbentuknya candle hari ni daripada pagi sampai ke market tutup. Candle yang kedua last ni adalah candle yang semalam kan. So candle yang hari ini tadi kita tengok yang candle 4 jam jadi candle yang 4 jam ada dua candle yang hari ini dia akan membentuk satu candle pada hari ini, satu candle di time frame 1 jam, 1 hari. Okey. Di 4 jam, dua candle 4 jam dia membentuk satu candle pada time frame 1 hari. Okey, kalau kita pergi ke weekly pula. Okey. Sekarang hari Jumaat. Okey, ngam. Candle last ni dia mewakili daripada hari Isnin sampai kepada hari Jumaat. Dia membentuk candle yang last. Okay. So bermaksud dekat daily dia akan mengumpulkan 5 candle terakhir. 5 candle sebab 5 hari kan. So kalau ada public holiday kat tengah-tengah tu dia tak kira lah yang tu kan. Dia berusaha cuti kan. So kalau tak ada public holiday dia akan kira 5 candle yang terakhir ni dia akan membentuk satu candle pada weekly. So sama juga pada monthly. Pada monthly 4 candle weekly dia akan membentuk satu candle pada monthly. Okay. Kita nak trade, nak tengok time frame yang mana ni. Okey. Nak tengok time frame yang mana dia adalah bergantung kepada trader jenis apakah kita ini. Kalau kita ni jenis short term punya trader, janganlah kita refer time frame yang besar. Contohnya refer yang kita tengok yang monthly, yang weekly, yang daily, jangan tengok. Sebab kita jenis nak cepat. Jenis short term. Apa maksud short term ni? Short term trader ni ibarat kata masuk pagi tu keluar. Masuk petang tu keluar. Dia takkan ada istilah overnight, takkan ada. Dia mungkin dia masuk pukul 9.05 pada bursa buka, 9.05 dia masuk 9.30 dia dah cabut lah, dia dah keluar lah, dapat satu bit, dua bit, dia dah cabut lah. So kalau tuan-tuan adalah trader yang jenis macam tu, tuan-tuan kena tengok yang time frame yang kecil lah, 5 minit ataupun mungkin 1 minit. Saya pernah jumpa trader yang menggunakan time frame 1 minit. Macam mana dia tengok 1 minit, dia kena cepat lah, fast finger lah, very fast finger. Entry dia kena cepat, tak jadi cut loss pun dia kena cepat. Tapi dia macam itulah, dia dapat contoh kalau macam ni kan. Okey, ni mungkin dia tengok, okey ni adalah fasa consolidate. Okey, dia pun tengok, okey ni dah membentuk satu resisten kat sini. Pecah je resisten, mungkin dia masuk kat sini. Dia masuk dekat 550. Tunggu naik. Okey, nampak kat sini, nampak dia nampak slow dah kat sini. Dia pun pecah kat sini. Mungkin kat sini adalah mungkin dekat 580 ni adalah mungkin kalau dia tengok chart yang besar, mungkin dekat 580 adalah resisten yang seterusnya. Mungkin so dia take profit kat sini. Dia very fast finger, dia kena tengok. Kalau lah dia masuk dekat 550 tetapi kat sini kita nampak dia buat support. Kalau dia pecah je dekat
535, mungkin dia akan cut loss dekat 5. Mungkin itu adalah cara yang short term lah, siapa-siapa yang nak main short term. Tetapi selain pada tu, kalau tuan-tuan ni jenis medium term lah, jenis mungkin kali masuk counter mungkin kita pegang 2 hari, mungkin 3 hari kan. Okay. So kalau jenis-jenis medium macam tu, biasanya kita akan tengok 4 jam ataupun 1 hari. Kan? Ada orang yang jenis level-level swing. Dia punya swing tu kadang-kadang 2 minggu, kadang-kadang 3 minggu. So orang macam ni dia tengok time frame yang besar lah. Minimal dia tengok daily, dia tengok weekly. Kan? Kalau lagi orang tu lagi lama dia nak pegang satu counter, so dia akan tengok sampai level-level monthly pun ada. So tengok level-level monthly, okay. Dia lagi besar time frame ni, dia adalah lagi stabil. Lagi stabil. Bermaksud bukannya saya nak katakan kita kena tengok time frame 1 bulan dan kita masuk counter dan pegang tu berbulan-bulan. Bukannya macam tu. Tetapi kita ambil contoh 1 minit tadi. Bila kita tengok 1 minit, dia banyak sangat sikat dia, berbentuk sikat dia. Jadi kita payah nak buat penilaian. Ni kan bentuk dot. Nampak body handle tak ada pun ni. Dot. Body handle tak ada pun. Betul-betul ni je baru ada body kan. Bila kita nampak body ni senang sikit. Kita nak buat prediction, pembacaan tu senang sikit. Bila kita nampak just dot ni, mana ni dia ni kan. So bila kita tengok time yang besar sikit, contoh 5 minit, 5 minit pun dia ada dot. Tetapi kurang dah dot tu berbanding 1 minit. Manakala 15 minit lagi kurang kan. Dia nampak banyak-banyak body dah. So tu lagi besar time frame, dia lagi senang lah untuk kita baca sebenarnya. Dan tidak digalakkan kalau siapa-siapa yang jenis tak boleh mengadap. Yang jenis kerja sibuk, contohnya kerja sibuk, tapi nak trade dan dia tak boleh nak mengadap chart selalu, untuk dia trade menggunakan time frame yang kecil. So kalau orang-orang yang jenis busy bekerja apa semua kan, tak boleh nak tengok chart selalu, baiklah trade menggunakan time frame yang agak besar, 4 jam, 1 hari kan. Tapi bila kita trade time frame yang besar ni, simpan counter tu pun agak lama lah juga. Janganlah bajet masuk pagi tu tengah hari boleh keluar dah semua. Janganlah macam tu kan. Kita swing agak lama. Okay. Berbalik ni saya rasa saya dah cover pasal jenis-jenis time frame yang ada, dan berbalik kepada chart pattern tu. Chart pattern tu kita cuba tengok kita tengok dekat sini kan. Dekat sini dia dah membentuk, saya pun tak ingat nama tadi kan, membentuk chart apa ni, falling wedge. Tapi macam saya cakap tadi lah, kita pun nak hafal nama dia ni nama apa, tetapi kita tahu right. So cara kita nak lukis trend line tu, kita ambil daripada top yang ni, daripada tak kisah kita nak ambil daripada echo ataupun body, tetapi kita tengok di mana dia titik dia banyak menyentuh satu-satu titik. Ini contoh dia banyak sentuh kan. Ni 1,
Ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7. Dia ada 7 titik yang garisan ni menyentuh. So bermaksud cantik dia tu. So kita tengok bila dia ke sini, pecah je garisan ni. So cat semakin menaik. So kita dah nampak dah trend tu nak menaik lah. So kita boleh entry lah kat sini. Mungkin entry pada harga 390 dan 5 kita entry. Okey, bagaimana pula untuk kita tengok bagaimana kita nak set dia punya TP. Okey, nak set TP ni dia ada beberapa metod lah. Kalau kita tengok kat sini, okey, ini dia dah berbentuk satu resisten kan top yang ni. So kita boleh tengok, kita boleh set kita punya TP adalah garisan ni lah. Garisan ni 550. So TP itu cara yang first bagaimana kita nak. Tapi cara yang kedua adalah kita ukur dalam ni. Kita ukur jarak di antara line yang pertama dengan line yang kedua ni. Kita ukur jarak ni. Kita ambil garisan yang kita ukur ni. Tempat yang dia pecah ni. Kita dah expect dah. Kalau dia pecah ni, dia akan ke sini. So kat sini pada harga 530. Kalau tuan-tuan tengok ni kat sini ni 530 ni apa yang ada dekat 530? Kita ukur dan kita ambil, kita letak dia kena dekat 530. Tak? Bila dia naik ni, first yang ni dia touch 530. Dia pun turun balik. Second dia touch balik 530. Turun balik. Itulah dia pecah. Dia pergi ke 555. Kan? Tu dia ada dua metod lah. Bagaimana kita nak set take profit. Personally saya suka yang cara yang kedua. Itu cara yang dan insyaAllah nak selamat janganlah ambil, kalau kat sini dia 530, janganlah ambil kosong, kurangkanlah 2 bit 20. Kan? Jangan terlampau tamak pula. Orang yang tamak selalu rugi, macam saya lah kan. Saya kadang tamak juga, sekali tak kena pun. Kan? Daripada yang portfolio hijau jadi merah kan. So adalah salah satu lah. Mana kita nak tengok. Betul lah, kadang-kadang cakap senang tapi nak buat susah kan. Dia trader ni dia bermain dengan emosi je. Sebab kita ni manusia, kita ni bukannya robot. Kita teori tu, ilmu tu kita dah ada. Kita tahu dah. Ni kalau dia pecah, dia support ni akan turun ke bawah. Tak loss. Tapi berlaku tak kita tak cut loss? Saya sendiri pun banyak kali macam tu. Jadi last sekali dia jadi hope analisis. Kan? Berharap reverse, berharap market reverse. Tapi kita nampak ni berdasarkan ilmu yang kita ada ni, dia menurun ni. Tetapi kita tak nak cut loss. Jadi salah satu chart kita tengok pattern apa lagi yang ada. Okey, kalau kita tengok kat sini, ini pun ada juga. Kita boleh lukis. Kita benda-benda gini kita tarik je. Dia tak ada betul dan salah. So kalau dalam keadaan kita tengok dia duduk macam ni, dia dalam keadaan macam ni. Okey, sekarang ni chart dalam keadaan macam ni. Bila dalam keadaan macam ni kita nampak dah. Okey, ni 2
tarik. Ni kita duduk tarik kan. Oh, dia pun membentuk satu lagi low kat sini. Pun low satu. Kita pun tarik. Kita tarik sampai sini je dulu. Kan? Tetapi disebabkan oleh trading view ni bagus, kita boleh tarik panjangkan lagi. Kita boleh tarik panjang sebenarnya. Sama juga ke depan kan. Walaupun chart ni tak ada, contoh hari ni tak ada, kita boleh tarik panjang. Masalah pun. Kan? Contohnya bila dia duduk dalam keadaan macam ni, kita tak tahu apa kan? Kita tak tahu masa hadap. So kita tarik je dulu. Okey. High yang pertama, high yang kedua. Tarik. So kita dah nampak dah. Okey, kalau macam ni dalam keadaan macam ni, anda kata ni adalah support dia, ni adalah resistance dia. Anda kata kalau kita ni nak masuk beberapa entry, kita boleh beberapa point entry yang kita boleh masuk adalah point entry yang pertama adalah bila garisan ni wujud, kita pun nampak dah. Okey, bila chart ni pergi ke garisan ni je, garisan support ni je kita masuk. Kan? Dan kalau pecah je garisan ni, kita pun rasa kat loss lah. Kan? Kita dah nampak dah. So kita boleh entry di bahagian garisan bawah ni, garisan trend line di bawah ni. Dan kita punya take profit kat mana? Take profit kita adalah di garisan atas ni. Sebab kita tak tahu berapa lama chart ni akan bermain di dalam dua trend line ni. Kita tak tahu. Mungkin dia main-main lah sekali dia pun turun. Kan? So kita nampak yang kita boleh masuk dan keluar adalah di garisan bawah dan keluar di garisan atas. Ni kita boleh keluar. So tolong mute tolong mute. Ada orang yang tak mute tu, ada orang yang tak mute, tolong mute So kita boleh masuk di bawah dan kita boleh exit di bahagian atas. Itu adalah cara entry yang pertama. Tolong mute siapa yang tak mute tu. Saya tak sempat nak check satu-satu. Tolong. Okey. Cara entry yang kedua adalah kita tunggu dia break up. Dia break up ke atas kalau pecah. Kita nak masuk kan. Kita nak masuk dalam bentuk dia menaik saja. Dia pecah trend line yang di atas. Okey. Admin tolong mute admin. Ada partisipan yang tak mute tu. Okey, bila dalam keadaan macam ni, kita dah nampak dia break up. Kita dah nampak dia break up. So, kita pun boleh masuk. Contohnya kita masuk pada harga 545. Dan insya-Allah dia menaik. Okey. Bila kita masuk dalam keadaan breakout ni, kat mana kita nak take profit? Take profit kita sama juga. Macam saya tunjuk tadi, kita buat garisan. Selebar lebarnya adalah daripada trend line ke bawah hingga ke trend line. Bila kita dah ukur, dah buat garisan, kita pun ambil, kita letak di yang candle yang pecah. Okey, kita letak, okey, sinilah kita punya 640. Dia naik lagi, alhamdulillah. Kan? Kalau sebab kita tak tahu chart ni betul ke ikut macam tadi, yang pertama kalau ikutkan yang ni, okey, dia 66, cantik je dia follow apa yang kita ukur. Yang ni dia naik lebih. Lebih tu bonus lah kan. So take profit kita adalah ada 640. Okey. Dia naik, dia turun. So ni adalah beberapa chart pattern yang ada di dalam chart. Kalau kita tengok kat bawah ni adalah fasa consolidate. Kita
dah boleh nampak lah. Nah, yang consolidate ni. Kan consolidate pun ada orang yang boleh buat duit kan, sebab dia tahu dah support ni resistant. So dia tunggulah kat sini. Kan dia akan siap-siap dia punya order. Okey, dekat 155 dia order. Oh, match dia 155, kat mana dia punya TP? Kat sini lah dia tahu. Oh, 190 dia punya TP. Lepas dia masuk kat sini. Kena 190. Dia exit. Kan? Tunggu pula. Oh, ni. Oh, tak kena. Tak kena tak apalah. Oh, ni breakout. Oh, dia masuk on breakout. Kat mana, macam mana dia nak set dia punya TP? Sama. Ukur dia punya kelebaran. Dia punya kelebaran. So ni dekat 225 dia punya take profit. Naik lagi, alhamdulillah kan. So banyak sangat cat-cat pattern yang ada dekat dekat satu. Kalau kita hanya nak kena mahir dan selalu tengoklah. Kan. Ni boleh lukis. Macam saya cakap tadilah, mata saya ni sikit nampak yang jenis flat macam ni. Jenis flat, jenis panel macam ni lah. Saya suka. Yang pelik-pelik tadi tu cup and handle, shoulders apa semua tu, itu personally saya kurang mahir sikit. Kan. Kat sini 25. Ngam tak? Candle ni sentuh. Ngam. Kan? Alhamdulillah. Kena. Kan. So kita kena just practice and practice. Melama practice, kita boleh jumpalah dia punya cara tu. Kan? Saya pun tak pandai sangat sebenarnya, tapi sikit-sikit tu boleh lah, banyak-banyak tu pun tak boleh juga, tak pandai. Kan? Nak kongsi banyak-banyak. Tengok, yang ni pecah kan. Kalau guna teknik yang saya tunjuk tadi, toko ni, letak kat sini, kita baca dia nak pergi 735 tapi dia tak pergi. Dia pergi sampai 630 je. Lepas tu terus reverse. Kan? Ada juga yang tak jadi. Bukannya semua jadi tuan-tuan. Bukan. So ada juga yang tak jadi, ada juga yang jadi. Tapi kita nak kena tahu bila dia tak jadi tu, kat mana kita nak keluar. Contoh macam ni, kita mula kita nak take profit pada 730. Kan? Tapi kita tengok. Ini kita punya aim untuk take profit 730. Kita tengok ada kat sini dia dah membentuk satu resisten. Dekat 690 kan. Okey, so sebelum kita letak TP kita 735, kita letaklah TP 5 kan. Tapi bila dia naik dia tak jadi, dia pun reverse balik. So dia tak pergi. Tapi andai kata kalau dia tak pergi ke TP1 kita, which is 695 ni, dan kita tak tahu market ni sama ada nak turun dan dia reverse naik balik ataupun terus turun. Macam yang ni terus turun kan. Kita tak tahu. Kat mana kita nak keluar? Okey. Macam ni, kita tarik tengah sikit. Dia dah naik sampai sini, dia reverse balik turun. Kita tahu bila dia pecah je garisan yang ni, garisan support dan lain ni, dia pecah. Okey, dia pecah. Ni adalah petanda awal market nak ke bawah. Ini adalah petanda awal. Nombor satu. Petanda nombor dua adalah ini kita boleh letak sebagai support horizontal. Pecah je yang ni lagi,
Kira wassalam ni. Pecah dia yang ni kira wassalam. Sepatutnya kat sini ni kita boleh loss. Kan? Kat loss. Kalau kita masuk dekat 5 ke 555, loss dekat 51. So ada yang jadi, ada yang tak jadi. Kena keep practice dan keep berdoa lah. Okay. Saya rasa tu je yang saya cuba kongsikan pada malam ni. Ada apa-apa soalan? Saya cuba buka room. Okay. TP tak boleh berapa persen kita nak. Macam lebih okey cara kerja. Boleh tak ada masalah. Ada beberapa cara lah untuk kita set TP ni. Tapi kalau just sekadar nak set berapa persen, bagi saya tak berapa setuju lah untuk set berapa persen. Contohnya mungkin Puan Kanisah set 20%. Mungkin saya orang tamak macam saya ni, saya set 30%. Kan? Tapi saya punya 30% banyak yang tak kena. Banyak yang pergi ke 15% je, 20% je, dia pun reverse balik. Kan? Mungkin Puan Kanisah 10% dah kena dah. Mungkin saya 30% tu tak kena. Kan? Jadi berdasarkan apa yang kita nak set persen tu. So better Puan Kanisah set menggunakan support resistance. Support resistance tu boleh secara trendline ataupun secara horizontal support resistance. Tu saya rasa lagi precise lah daripada persen. Samalah tak. So daripada persen saya rasa baik Puan pilih cara yang secara support. Tu lagi okey. Ada apa-apa soalan lain? 10.30 dah kita. Boleh tanya dari segi topik yang dari segi topik yang pertama, topik candle tadi yang pertama aja, sehinggalah topik yang latest ni lah. Okey, maksudnya lebih baik follow support resistance dia. Ya betul. Support resistance ni sebenarnya nak trade saham ke, nak trade forex ke, nak trade crypto ke, paling penting sekali kita kena faham support resistance. Banyak indikator yang ada kat dunia ni sebenarnya lelah sekali dia akan refer kepada support resistance. Banyak sifu, banyak coach yang ada kat luar kat sana, dia pakai indi macam-macam apa semua, lelah sekali dia akan refer kepada support resistance. Tak ada lagi yang saya jumpa dia tak menggunakan support resistance. Tak ada. Dia katakan ke semua coach-coach yang saya jumpa yang kat luar kat sana tu, bila dia ajar mesti dia akan sentuh support. Satu persamaan di antara semua coach. Kan? Semua coach yang kat luar sana mestilah sekali support resistance. Kenapa support resistance ni amat penting? Sebab kalau kita tengok chart yang besar. Ambil satu minit. Tengok. Kita tengok ni boleh amalkan lah. Ni kita dapat je satu-satu counter. Kita buka yang besar dulu, time frame yang besar dulu. Contohnya saya bukakan ni 1 bulan ni. Kita lukis horizontal je dulu kita lukis. Ni tanda. Nampak ni dia touch, ni hampir-hampir touch. Hampir-hampir touch ni kita ubah sikit. Kat situ. Kan? Ingat support resistance ni dia bukannya satu line
dia bukannya satu line, dia sebenarnya adalah area. Dia sebenarnya adalah kalau kita lukis mana kotak okey. Dia jarang guna rectangle. Support resistance. Sebenarnya kawasan ni adalah kawasan support. Nampak tak? Ni yang pertama dia menyentuh. Ni yang dua ni berada di dalam. Ni yang ketiga ni dia ada masuk sikit dan dia menyentuh. Kan? Bermaksud ni adalah garisan, ni adalah kawasan area support. Bermaksud kita boleh parking kita punya entry dekat kawasan ni. Okey, dia pun naik. Dia turun je. Kita dah nampak dah. Okey, ni adalah kawasan yang support. So kita boleh parking di dalam ni entry. Kan? Kita nampak. So sama juga ini dia punya kawasan untuk apa? Untuk resisten, kan? Tadi saya tunjuk head and shoulders kan. Ni salah satu head and shoulders ni. Kan? Salah satu head and shoulders ni. Head. Head. Nampak? Ni shoulders. Dia dah membentuk head and shoulders. Ni pula dia triple bottom. Kan? Kita nampak dah. So ni adalah garisan neckline dia tu. Apa jadi bila dia pecah garisan neckline? Pecah garisan neckline. Pecah garisan neckline, dia turun. Dia sepatutnya kalau ikutkan chart pattern, kalau adanya head and shoulders ni, mana kita nak tipi adalah buku daripada head kepada neckline dia. So EP dia kat sini. Jauh ni patutnya. Tapi dia tak jadi. Ini chart ni dia tak jadi. Sampai pun ke bawah ni kan. Di sini patah balik, naik balik ke sini. Kan? So dalam keadaan macam ni dia tak jadi. Ada yang jadi, ada yang tak jadi. So tak semua yang jadilah. Kan? So bila kita lukis dia punya garisan horizontal support resistance tu, dia lagi senang, lagi mudah untuk pembacaan. So selain pada tu, ada apa-apa lagi? Saya rasa support resistance lebih mudah. Betul. Pengalaman tuan, pattern candle ni boleh percaya ke? Dia nak katakan dia tak ada satu pun 100% tepat. Pattern candle ke, chart pattern ke, indicator ke, tak ada satu pun yang 100% tepat. Dia cuma mungkin success rate dia 70%, 80%, ada yang jadi, ada yang tak jadi, kan? Itu. Tetapi first kali kita kena tahu, andai kata dia tak jadi, kat mana kita nak keluar? Andai kata dia jadi, kat mana kita nak keluar? Kat situ yang penting. Bila dia jadi, kat mana kita nak? Bila dia tak jadi, kat mana kita nak kalau? Itu adalah lagi penting lah. Nak katakan semua chart pattern, chart candle ni 100% jadi, tak juga. Engulfing lah, 3 white soldiers lah, nampak je. Ni adalah bullish engulfing ni. Nak naik ni, ada juga. Ada bullish engulfing turun, ada juga. Ni doji ni, mesti nak naik ni. Kan?
Ada juga lepas doji tu, esok doji lagi. Lusa turun. Ada juga macam tu. So dia adalah prediction. Tapi kalau tak jadi, kat mana kita nak keluar? Tak ada tempat, tak ada. Dia jadi, alhamdulillah. Bila tak jadi, kita kena dan kita kena tahu point mana kita nak keluar. Dan bila kita tahu point mana yang kita nak keluar, kat situ kita boleh kira risk and reward. Kita boleh kira, okey, risk kita mungkin 10%, tapi reward kita kalau jadi dia 30%. Okey, berbaloi ya. Kalau risk kita 30%, reward kita 10%. Tak berbaloi cari counter lain kan. Pengiraan risk and reward tu pun penting. InsyaAllah risk and reward mungkin insyaAllah cover dalam money management. Kalau kes di mana kita sudah terkiduk, counter sudah bawah support loss dalam 60%, boleh sabar teknik. Kalau dalam keadaan terciduk dan dah banyak nak cut loss sayang kan, sebab banyak kan. Mungkin kalau yang modal yang masuk tu walaupun 60% tak banyak, mungkin contohnya sekali entry mungkin RM200, so 60% mungkin 100 lebih, RM120 je. Okey lagi. Tapi kalau dah tali masuk tu hentam RM1,000 kan, 60%, ibu boleh demam. So bila dalam keadaan tu puan cuba tengok time frame yang besar. Puan tengok time frame yang weekly pun daily. Kat situ kita boleh predict. Kadang yang daily, yang time frame yang kecil ni, daily ataupun 4 jam ni, kita nampak dia makin menurun lagi. Tetapi bila dah dalam keadaan time frame yang besar, contohnya weekly tu, kita dah nampak dah, rupanya time weekly, contohnya macam ni ni kalau masuk dekat area sini dekat 655 kan, tapi dia turun sekarang ni dia duduk di sini. Bila time frame yang kecil, mungkin kita nampak dia kat sini ni dia dah menghampiri satu support area kan, kan. Bila kita buka time frame yang besar, kita nampak rupanya dekat harga sekarang ni dekat contohnya 3%. Rupanya dekat 3% ni dia dah mendekati support area. So kita dengan harapan bila dia dekat support area ni dia akan datang balik. Tu adalah salah satu gunanya bila kita tengok dekat time frame yang okey. Yang keduanya, mungkin puan boleh tak payah cut loss semua. Mungkin cut loss sikit je, 20% ke 3% ke kan. Tapi sebelum buat tu tengok chat di time frame yang besar, untuk tengok dulu, untuk jelaskan gambaran ni macam mana. Saya pernah cut loss. Dia pun pernah juga. Terpaksa mata lah kan. Tak ikut yang sepatutnya. Yang level 1 tu kita dah cut loss. Tapi teknik harapan, saya pun pernah cut loss. Min, berapa maksimum risk Min ambil? 10%, ideal bawah 10%. Soalan kedua, berapa minimum duit kita letak dalam satu counter? Okay. Untuk risk and reward ni, kalau saya tak ada letak pun sebenarnya maksimum risk tu contohnya 10% ataupun 15%. Saya akan tengok risk and reward. Reward tu dia kena at least double.
daripada risk. Contohnya kalau risk tu 10%, reward tu kena at least 20%. Kalau risk tu 15%, reward tu kena at least 30%. Kan? Kalau tak meet condition tu, cari counter lain lah. Kita banyak. Ada 900 lebih counter tak masuk award-award tu kan. Pilih-pilih. Okay. Berapa minimum duit kita letak dalam satu counter? Payah nak jawab soalan ni. Dia tengok kepada poket masing-masing. Poket saya tak berapa dalam. Kan? Jadi nak letak 1,000 satu kaunter tak ada. Saya terpaksa dah letak RM100 kan, sebab tu je yang saya ada. Mungkin poket Tuan Fairul agak tebal kan. So boleh letak RM1,000 boleh. Mungkin orang lain poket lagi tebal kan. Sekali dia hentam RM100,000 pun ada. Kan? Dia tengok kesesuaian masing-masing lah. Saya pun masih baru lagi dalam dunia saham ni. Baru setahun jagung lah. Jadi boleh tak emosi kita kontrol kalau kita loss? Contoh tadi 60% kan. Contoh kalau kita letak RM10,000, 60% bermaksud kita dah rugi RM6,000. Boleh tak kita kontrol emosi tu? RM6,000 kita rugi. Floating rugi ni RM6,000. Boleh tak kita kontrol emosi tu? Adakah lepas kita balik kerja, kita balik sampai rumah, kita marah-marah anak bini kita pun semua kan. Kalau level tu maksudnya kita tak boleh trade lagi dengan kapasiti RM10,000 kan. Berapa kapasiti yang kita selesa? Mana kata kita floating rugi tu pun, orang kata kalau bahasa yang kasar dia, bukan sampai level nak bunuh diri dah kan. Bukan sampai level nak kan. Ada setengah orang tu sebab dia dah biasa main besar dan mungkin dia dah ada sumber-sumber income dia yang lain yang besar yang menampung dia. So dia rugi floating, rugi RM500,000 pun tak ada masalah kan. Dia boleh senyum, dia boleh biasa kan. Sampaikan rumah dia pun tak tahu dia dalam keadaan floating rugi RM500,000. Tapi kalau kita floating rugi RM5,000 pun kita dah balik rumah tu marah anak bini apa semua kan. Itu bermaksud emosi kita tak kuat dan hati kita tak besar. Bila kita dah keadaan macam tu, kita trade yang lah. RM1,000 trade RM2,000 berapa yang kita selesa kan. Masing keselesaan tu masing-masing bergantung kepada kapasiti masing-masing lah yang tu. Okay. Coach, kalau below 1K, saya okay lagi kat loss. Tengok. Macam Puan Kamisah, punya level kat loss dia 1,000 pun tak ada masalah. Dia senyum dia kan. Mungkin kalau bagi saya 1,000 tu dah marah anak bini dah. So saya tak boleh trade lah dengan modal banyak tu. Saya kena kurangkan lagi. Sudah masuk 13, saya tak trade ni. Tak ada masalah. Kadang-kadang kita tak ada entry tu pun kadang-kadang adalah salah satu strategi. Kita bukannya kata bila kita tak trade, kita langsung tak tengok chart, kita tak study, itu bukan. Walaupun kita tak trade, kita tak ada position sebab kita dah tak ada modal. Modal kita semua dalam keadaan portfolio yang merah. Tak ada masalah. Kita tengok je chart dan kita lukis-lukis, kita tengok, jadi kat sini, kita tarik, pecah kat sini, flat yes, dia memahirkan lagi kita punya skill lah yang tu. Pun tak ada masalah kan. Nanti ada modal esok, kita masuk balik. Apa maksud limit up, limit down? Okay, limit up, limit down ni saya pun tak apa ingat lah. Kalau counter yang bawah, tolong betulkan kalau saya silap. Kalau counter yang bawah RM1, dia limit up atau limit down dia adalah maksimum 30
30 sen. Maksudnya kalau kaunter tu berharga 30 sen, limit up dia adalah 60 sen. Macam tu. Sebab dia kaunter tu bawah RM1. Kalau atas pada RM1, limit up, limit down dia adalah 30% kenaikan atau 30% penurunan. Macam itulah. Credit face juga untuk kau selidik lah banyak-banyak padahal. Macam betul juga. Tu saya emo seharian. Nak kalau yang perempuan tu jangan jangan emo, nanti tersilap emo marah kat suami pula. Kan? Marah kat suami dia derhaka pula. So baik tak payah trade, baik masak. Kan? Trade sikit-sikit je. Kan? RM1, RM2 kan. Min prefer trade berapa counter sekali? 1 hingga 5. Okay. Jangan banyak-banyak counter. Jangan banyak-banyak counter. Sekadar bagi saya maksimum 3 counter cukup kot. Kalau banyak-banyak sangat counter, menyebabkan modal kita dah kecil modal kita. Tak sampai level 100,000 apa semua kan. Modal kecil, bila kita racik dia lagi kecil kan. Bila lagi kecil, counter yang kita masuk tu kadang-kadang dah hit 10%, kita nampak ciputnya, kadang-kadang tak sampai 3 angka pun lagi, baru puluh-puluh je kan. Menyebabkan ada juga counter tu dah naik sampai 40%, 50%. Satu pencapaian yang bagus lah kan. Tetapi disebabkan oleh kita terlalu banyak counter kita masuk, menyebabkan modal kita per counter tu kecil, walaupun 50% tu baru berapa puluh je. Kan? So menyebabkan kita tengok berapa puluh ringgit je, menyebabkan kita tak take profit. Sedangkan counter tu dah naik 40%, 50% lah. Kali dia reverse, elok-elok dapat RM40, RM50, reverse, tak dapat apa. Tak rugi kan. So tak payahlah trade counter. Maksimum 3 counter. Paper trade tak sama dengan letak duit, emosi tu tak ada, betul? Setuju? Tapi melalui paper trade kita boleh memahirkan kita punya skill lah. Kita punya skill kita boleh. Okay, komen sikit pasal emosi tadi. Sebab banyak juga yang biasalah bila ada kerugian dia akan ada emosi kan. Okey, antara cara kita, kalau kelas sebelum ni pun kita cerita, mungkin ada yang baru juga. Maksimum kalau cara easy trade kita buat maksimum modal adalah 2,000 sahaja. Dan jangan lebih daripada tu untuk permulaan. Dan bila kita trade, kita bermain dengan angka yang kita boleh, kalau burn pun tak ada masalah. Kita tak ada hal punya. Macam tu. Contohlah 2,000 kita main dapat contoh 3,000 ataupun contoh pergi naik sekali ganda jadi 4,000 dan pergi lagi jadi 5,000 contoh. Antara yang kaedah yang kita ajar juga adalah keluarkan modal tu 2,000, tinggal untung saja dalam tu dan kita hanya bermain dengan untung saja. Dan bila macam ni, maksud dia kita accumulate untung, tak melibatkan modal lain, dia akan kita lebih tidak terikat dengan duit tu. Maksud dia kalau burn pun okey sebab untung sahaja. Macam tu. Itu antara salah satu cara lah yang boleh guna untuk mengelakkan kita ni terlampau emosi. Dia jadi kalau kita contoh kita mula dengan contohlah kalau ada yang buat loan ataupun kita mula dengan modal yang banyak terus 10,000 ke ataupun 100,000 ke 200,000 ke duit sendiri, jadi kita akan macam takut-takut sikit untuk buat decision lah. Jadi itu antara bahaya dia lah. Macam tu. Dan okey, itu yang pertama. Yang kedua mengenai candle pattern semua tadi yang tanya kan, boleh percaya kita okey sebab topik malam ni yang kita belajar mengenai candle pattern, lepas tu ada chart pattern sebenarnya adalah untuk tajamkan lagi kita punya skill dan benda ni bukan 100%.
tepatlah. Mungkin dia akan ada sistem masa dia tak sama dengan yang kita belajar ni. Tapi benda ni dia akan tajamkan lagi. Contoh bila kita tengok, kita boleh cepat buat decision. Okay, kalau pattern macam ni, okay, kita boleh masuk macam tu, untuk masuk ataupun exit macam tu. Jadi banyak ilmu yang malam ni kita belajar ni sangat membantulah untuk kita lebih sharp membuat decision untuk masuk ataupun untuk keluar lah. Okey. Okey, itu saja untuk ni. Ada soalan lagi. Ni pun dah pukul 11 dah. Okey, saya rasa setakat tu je perkongsian kita pada malam ni, dan saya minta maaf kalau ada salah silap daripada saya. Semua tu kelemahan daripada diri saya sendiri. Okey, last soalan pembentukan penuh candle biasanya bila ya diupdatekan pada TF? Kalau contoh TF daily tu 4:30. Pada pukul 5 petang lah. Pukul 5 petang, market tutup 5 petang, dia dah solid dah tu. Pada weekly pula hari Jumaat. Hari Jumaat dah hujung masa tu, betul. Hujung masa. Kalau 4 jam, kita kena tengok candle tu pukul 12.30 kan. Okey, habis masa tu. Baru dia untuk sesi pagi. Macam tu. Kita kena tengok hujung. Kalau kita tengok, contoh kita tengok daily, kita tengok pukul 12, belum lagi tu. Dia tak betul-betul solid lagi. Dia tak menunjukkan dia tak habis. Betul, dia tak habis lagi. Kita tunggu market close dulu, baru dia habis lah untuk daily tu. Okay, so kita tangguhkan kelas kita dengan surah Al-Asr dan tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Coach.